Assalamualaikum. Good morning everyone. Selamat pagi daripada Bumi Kenyalang. 15 September 2021. Bersama dengan 8 Safar 1443 Hijriah. Hari Rabu, hari yang baru, nafas yang baru, baju pun berlainan kala. Hari ini saya digandingkan dengan orang hebat. Tidak hebat. Dia yang hebat sebenarnya. Pertama kalinya bersama dengan Fattah. Betul kan. Pertama kali digandingkan dengan Wan Alif. Akhirnya ya Wan Alif kita digandingkan bersama dengan semangat hebat. Jadi penonton-penonton kat rumah kena bersemangat walaupun orang kata kita tak dah nak menuju ke arah anime kan. Selagi semakin bersemangat ya penonton-penonton kat rumah, mulakan hari anda dengan senyuman walaupun hakikatnya kita tak sebenarnya dikata orang Sarawak, senyuman kita ditapuh di sebalik pelitup muka tu. Walaupun menggunakan pelitup muka dan kita akan beransur kepada fasa endemik, SOP ataupun kawalan kediri tetap menjadi keutamaan kita dan kebersihan, kesihatan menjadi satu amalan yang mungkin dah boleh jadikan rutin harian kita. Benar ya? Betul sih Fattah. Betul. So Fattah dah breakfast pagi ni? Oi, saya tak boleh breakfast pagi. Nanti perut saya sakit. Baiklah. Ya. Syukur kepada Hadrat Ilahi. Baik, kupasan kita pada pagi Rabu ini sungguh menarik. Topik yang pertama yang kita akan kupaskan secara maya iaitu cabaran komik Nanoken. Dan topik yang kedua adalah warga prihatin kita bantu kita. Tapi kita akan menemu bual secara maya kan? Ya, secara maya menggunakan aplikasi Skype. Skype. Jadi kita orang cakap you fertilize kan. Betul. Inilah digital yang dikatakan oleh Ketua Menteri kita. Betul. So kita realisasikan apa yang dia nak. So insya-Allah agar ia bermanfaat. Dan kita bersiaran juga di Facebook rasmi TVS dan juga Sejahtera Asia. Lontarkan komen anda. Insya-Allah ada kesempatan kita akan baca komen anda. Betul. Jadi kita teruskan saja kupasan topik kita yang pertama pada hari ini, pagi Rabu yang ceria, bersama dengan tetamu kita Encik Hafizul Muhammad Razali, pengasas Nanoken Universe, dengan topiknya cabaran komik Nanoken. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Hello, selamat pagi Fattah, Wan Alif. Apa khabar? Apa khabar? Khabar baik. Orang Miri apa khabar? Miri apa khabar? Orang Miri apa khabar? Orang Miri bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul? So pagi tu bagaimana hari baru, hari itu hari kata orang istimewa, muncul di kaca TV untuk berkongsi sesuatu yang bermanfaat khas buat penonton Sejahtera Asia pada pagi ini, iaitu cabaran komik Nanoken. Apa sebenarnya Nanoken? Tapi sebelum tu kita nak ceritalah sedikit. Di sebalik Nanoken Universe merupakan sebuah buku sains fiksyen yang menonjolkan seorang adiwira dari Nusantara yang dilahirkan di Sarawak. Itu yang akan kita kongsikan dalam berapa tidak lama lagi selepas ini. Dan Fattah, Encik Hafizul juga cuba mendekati belia-belia kreatif tempatan dengan mengajak mereka menyertai pelbagai pertandingan berkaitan tentang Nanoken Universe. So kita tu simak kelakar panjang, simak kelakar banyak. Kita terus kepada Encik Encik Hafizul. So Encik Hafizul boleh kongsikan apakah intipati utama cabaran komik Nanoken tu dan siapakah yang disarankan oleh kita untuk menyertai pertandingan cabaran komik Nanoken tu? Terima kasih Wan Alif. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sejahtera Asia dan TVS kerana menjemput saya pada pagi yang ceria ini. Ini adalah kali kedua saya bersiaran di TVS. Pertama sekali saya bersiaran di dalam makeup art lah sebelum ni. Dan sekarang ni kita masuk ke fasa komik yang very interesting, komik Nanoken. So basically untuk intipati pada komik Nanoken ni, kita ada macam saya bercerita dahulu, kita untuk create satu watak superhero atau adiwira Sarawak yang ada international punya appeal. Jadi superhero Sarawak ni basically apa yang kita nak create dia, kita nak lahirkan dia yang bernama Captain Neo. Bagaimana dia menyelamatkan dunia dari banyak macam masalah dan penjahat yang ada di dunia ni, dan bagaimana dia menyelamatkan dunia daripada novel, melalui novel dan melalui komik. Jadi kita nak mendekatkan beliau melalui komik, kita ajukan kontes supaya mereka dapat melahirkan bakat-bakat mereka dalam bidang komik. Bila beliau berminat dalam bidang komik,
boleh menyertai kontes ni. Kita buat terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang meminati komik. Baik. Jadi bagaimana tercetusnya idea untuk membuat pertandingan sebegini ni? Fatah. Basically, bila kita create Nanoken Universe ni, kita nak ikut macam Marvel Universe ataupun DC Universe kan, dekat barat. Jadi tercetus idea ni, kita nak create watak hero. Kalau kita tengok watak hero ni, dia ada motif Sarawak, dan ada beberapa submission dah dapat kita terima untuk mereka melahirkan satu watak yang orang zaman digital ni, kita tak ada limitation kan. Kita boleh show our bakat seluruh dunia. Masuk Facebook je satu dunia boleh tengok. Masuk Twitter, masuk masuk Instagram, satu dunia boleh tengok. Jadi kalau kita ada bakat pelukis komik tempatan yang boleh melukis satu watak adiwira, kita boleh bawa dia ke peringkat antarabangsa. Jadi itulah cita-cita saya lah untuk naikkan belia, mendekatkan dengan belia untuk mereka mengeluarkan bakat mereka. Ramai yang malu-malu tu, belia kita tu ada bakat. Itulah, tepuk dada tanya selera. Ya, ada kami pergi di kedai hari kami ada jumpa seorang pekerja di kedai IT, dia sorok dia punya komik bawah meja. Bila kami tunjuk, masuklah kontes kami. Lepas tu dia tunjukkan yang punya komik dekat bawah meja yang tulis Duri Masa Lapang kan. Menarik kaca yang punya komik macam ala-ala Hong Kong punya tu kan. Tapi dia sambung-sambungkan kertas jadi A1 apa semua. Tapi dia minat, tapi dia tak publish. Saya tanya, dekat mana you publish this art? Tak ada, dia suka je dia buat. So jadi kita nak belia-belia macam ni untuk bersama-sama kita, bagi tahu kita dia ada bakat, cuba lukis tema Nanoken. InsyaAllah kita boleh publish lah. Kita bekerjasama dengan media-media di Sarawak kan. Kita boleh publishkan orang punya art. Bila sebut tentang Nanoken tu, apa sebenarnya yang dikatakan dengan Nanoken? Betul tak Fatah? Tapi sebelum tu, Fatah ni seorang belia. Fatah minat ke baca komik? Saya sejujurnya komik cinta-cinta ni. Sangatlah macam. Saya bukan penggemar membaca komik lah. Tapi saya fans of DC. Saya fans of DC. Batman memang saya punya superhero. Saya tak gemar juga, tetapi saya suka tengok animasi dalam tu je. Saya tengok gambar je. Okey, tapi dulu kita macam ada majalah manga dan sebagainya, komik-komik kartun beranimasi kartun ni kan. Jadi adakah untuk cabaran komik Nanoken ni, Encik Hafizul, adakah terdapat sebarang tema yang anda telah tetapkan apabila peserta menyertai pertandingan ini? Ya, tema dia simple, mudah saja. Tema untuk komik ini adalah superhero science fiction. Contoh kalau macam Fatah mention tadi, ada Batman kan. So bayangkan kita ada satu komik, depan dia cover page tu hero dia adalah Captain Neo daripada Sarawak. So bayangkan kita ada satu watak yang boleh berlakon dengan Batman di tepi dia satu hari nanti. InsyaAllah. Mana tahu? Kan? Betul, jadi kita punya kita buat superhero lah untuk Sarawak. Fatah boleh lah lepas ni. Jadi apa superhero itu? Siapa nak jadi dia punya pelakon, nanti kalau mana tahu jadi satu hari jadi filem, boleh lah. Betul, insya-Allah. Itulah. Puan Alif, awak jadi orang jahat lah, saya orang baik. Memang saya jahat je watak. Okey, dan selepas ini kita nak tanya lagi tentang apa terma dan juga syarat, sebab setiap pertandingan ni ada syarat dia. Dan pertandingan tu ada pertandingan kalah dan menang. Dan selepas ini kita tetap bersama dengan Encik Hafizul. Jangan ke mana-mana, tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Asa Jaya sebenarnya pernah dikenali sebagai Nono pada masa lalu. Sektor ekonomi utama merupakan pertanian sehingga menjadikannya salah satu taman kekal pengeluaran makanan. Kawasan ini mempunyai lebih kurang 34,000 orang penduduk. 83% penduduknya merupakan kaum Melayu, manakala 9% kaum Iban dan selebihnya kaum Bidayuh, Cina dan lain-lain.
Asajaya sememangnya mempunyai tarikan tersendiri seperti Pesta Ambal, iaitu sejenis makanan laut terkenal yang boleh menjadi produk ikon yang menarik orang luar untuk berkunjung ke daerah ini. Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak 28 juta ringgit untuk membangunkan pasar baru dan tebingan Kampung Tambirat sebagai pusat sehenti bagi orang ramai untuk mendapatkan barangan keperluan sambil beriadah. Nang nyaman bersama adik Nur Farah Liana yang akan tunjuk dengan kita macam mana dia boleh jual roti homemade dengan harga RM1 tapi dekat tengah-tengah kampung. Round look bersama Mr. Joseph dan Mr. Eugene. Kita berjumpa dengan seorang usahawan kecil molek yang agak comel bernama Cik Ramtini YT dan caranya boleh membangkit semula seni songket Melayu Sarawak dalam rancangan Keringat Usahawan. Baik, anda kembali dalam Sejahtera Asia bersama kami berdua. Lelaki kacak lagi bergaya. Tu dia jual. Kita nak jual komik kan? Ya, itu taktik pertama. Kalau kita nak jual komik, kita kena gaya, kena ada segak, kena ada percakapan, kena ada. Memang layak sangat nak jadi superhero ni. Okey, Taufik. Taufik pula. Taufik mana pula ni? Fatah. Siapa Taufik ni? Baik. Okey. Kita nak kembalilah dengan Cik Hafizul. Jadi apakah peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan apabila peserta menyertai pertandingan ini? Macam mana yang Wan Alif cakap tadilah. Betul itu, Fatah. Ya, syarat pertama mesti kacak. Sialah. Okey, syarat pertama adalah dia mesti recreate watak Captain Neo. Macam ni saya punya mask ni. Ini buat sendiri kat kucing ni. Wow. Kita buat mask ni kat kucing. So ni adalah dia punya hero punya ni lah. Kalau kat Facebook saya pakai mask ni lah. Tapi dekat TV Sejahtera Asia saya tak pakai mask lah. Okay. Jadi kita recreate dia watak superhero. Syarat dia pertama. Kemudian kita mesti follow penganjur dalam sosial media. Kita ada satu FB page admin yang menganjurkan kontes ni, Lock Comic Network, LOCK and COMIC, Lock Comic Network, dan follow FB page Captain Neo. Captain Neo yang ada logo ni lah, logo Nanocan ni, ya. Okey, lepas tu bila dah follow FB page, buat satu cover page. Macam contoh DC komik kan, yang pasal keluar gambar Batman tu, tapi kita tukarlah gambar tu gambar superhero. Macam background tu boleh lukis apa-apalah. Lukis gambar superhero dekat depan komik tu macam cover page. Dan kemudian buat satu lagi page panel komik. Mana-mana scene lah. Scene sendiri pun boleh, kreatif. Just satu yang ada macam panel komik kan, ada 6 atau 4 tu. Boleh lukiskan mana-mana scene lawan ke, scene tengah bercinta ke, scene tengah minum kopi ke. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya. So just untuk kita evaluate lah dari segi dia punya karya kreatif dengan dia punya lukisan. Mudah saja kan? Ya, mudah. Tapi Encik Hafizul, kalau tengok dari sudut umur dia, siapa boleh sertai? Macam Fatah ke atau saya boleh sertai? Umur kita berbeza sebenarnya. Umur untuk penyertaan ni. Sekarang ni umur untuk orang pelukis komik ni kita tak ada had. Dia boleh jadi sekolah rendah, sekolah menengah. Yang pekerja pun ramai yang melukis komik secara buang masa lapang kan.
Jadi kita terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia sebab kontes pertama ni kita open saja pada semua peringkat umur dan kepada semua asalkan dia rakyat Malaysia. Tapi betul. Dia saya boleh katakan khusus kepada golongan belia lah. Kepada penonton-penonton yang daripada golongan belia, jangan usah malu, jangan segan. Betul, sertai pertandingan ini yang pastinya anda boleh selahkan bakat anda dalam manalah tahu kod-kod boleh jadi penerbit ke penerbit apa. DC ke penerbit cerita Marvel. Notice you guys. Itu dah dari satu kejayaan untuk kita, rakyat Malaysia. Dan Cik Hafizul, ya. Apakah medium utama dalam pertandingan ini yang boleh digunakan sebenarnya dalam penganjuran pertandingan ini? Ya, ada komik-komik artis ni ada dua medium utamalah. Basically pertama digital dengan kedua yang ilustrasi lukisan biasalah, manual drawing. Oleh kerana kita untuk menarik minat ramai belik untuk menyertai pertandingan ni, kita tak ada limit untuk digital ataupun manual. Maknanya dua-dua boleh. Yang penting kita tengok bakat anda dalam lukisan. Okey. Sebab ada yang boleh lukis manual tapi tak boleh tak pandai guna digital kan. Macam budak-budak sekolah rendah. Belia kita ada yang pandai digital tapi mungkin kalau lukis kasar tu dia tak berapa. Jadi kita buka je pada dua-dua. Okey. So maksudnya boleh digital, boleh ilustrasi secara melukis. Melukis saja sebab biasalah kalau mungkin di luar bandar mungkin capaian internetnya tidak begitu baik. So penganjuran ini sangat kata orang tidak berat sebelah lah. Dia balance. Adil dan saksama. Betul tak? Jadi saya ni sebagai orang yang meminati hadiah. Jadi saya nak tahu apakah hadiah utama bagi peserta yang memenangi cabaran komik Nanoken ini. Hadiah hanya amat menarik. Patah dengan Wak Alif, cik. Yeah. Kalau untuk belia kita ada 5 wang tunai, 5 untuk wang tunai berjumlah RM150 setiap seorang. Dan bukan wang tunai sahaja, kita ada mini drone. Macam ni, dia boleh terbang ni. Mini drone. Dapat mini drone pula. Yes, mini drone ni dia sambung pakai USB je, nanti dia boleh terbang dalam rumah, tak perlu main dekat luar. Ini yang teknologi yang kita nak promote lah. Zaman-zaman digital ni kita bermain di dalam rumah. Betul. Dengan drone, mini drone kita. Mini drone sebab sekarang masih dalam tempoh pelan pemulihan negara, pandemik. Anak-anak tu boleh main dalam rumah je. Betul. Hadiah cukup menarik, cukup lumayan. Jadi peluang kepada mereka yang di luar sana yang minat ataupun berkebolehan dalam melukis ataupun mencipta ataupun menerbit komik-komik ni, jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabaran komik Nanoken ini. Dan Encik Hafizul, jika seseorang itu ingin bertanya ataupun nak tahu lebih lanjut, apa platform yang Cik Hafizul akan ketengahkan ini? Okey, kita ada link dalam FB page. Boleh berhubung dengan Captain Neo FB page punya admin. Kita ada admin kita situ jaga 24 hours. Dan kita ada juga admin di Log Comic punya page network. Jadi boleh je mesej soalan WhatsApp Messenger. Nombor telefon pun ada kat situ. Saya boleh semua pertanyaan boleh tentang komik boleh bertanya di sana ya. Jadi satu yang saya lupa tanya, Fatah. Penyertaan ni ada bayaran atau tidak? Wan Alif kata rasa ada bayaran kita tak? Rasa dia tak kot. Rasanya free. Percuma saja. Percuma. Kalau percuma tu saya nak try lah lukis bunga ke. Mana tahu bunga saya tiba-tiba hidup. Bunga tu hidup. Itu luar biasa lukisan kalau bunga itu hidup. Tapi tak jadi masalah kan Encik Hafizul, apa-apa pun platform. Sebab di Sarawak kita punya budaya, kita punya kesenian dan kita punya adat resam kita banyak lagi. Dan yang pastinya setiap budaya tu ada identiti tersendiri, iaitu macam hero dia, heroin dia, cerita di sebalik budaya itu. Dan itu diketengahkan dalam bentuk komik, pastinya menarik, betul tak? Betul. Saya setuju dengan apa yang Wan Alif cakap ni. Saya rasa banyaklah hero-hero dekat Sarawak ni kita boleh ketengahkan. Antaranya adalah salah satunya kita hero legenda kita. Kita ada Rentap. Yes, betul. Kita ada Rosli Dobi dan banyak pelbagai sebenarnya kita boleh ketengahkan. Kod-kod mana tahu tiba-tiba nanti 10 tahun akan datang Pawagam.
keluar dekat Pawagam, tapi Marvel yang terbitkan, tak gempak ke itu. Keempat ke hidup ke itu. Kebanggaan kita sebagai rakyat Betul. Malaysia. Dan Cik Hafizul, sebagai akhirnya, apa nasihat ataupun pesanan Cik Hafizul kepada belia-belia di luar sana tentang dunia komik ini sebenarnya? Terima kasih Sejahtera Asia sekali lagi kerana beri peluang kepada saya untuk mengajak belia-belia menyertai dunia komik lah, Nanoken ni basically. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih saya kepada Datuk Medan Abdullah. Dia adalah saya punya advisor lah kepada Nanoken Universe ni. Beliau adalah currently adalah Group CEO kepada Bintu Lupot. Beliau adalah saya punya mentor lah dalam Nanoken Universe ni, dan dia amat passionate tentang bagaimana kita boleh memperkasakan belia-belia dan kreativiti mereka melalui seni dan kebudayaan. Dia juga adalah pemuisi dan juga pemain sape, kan. Nasihat saya adalah kalau kita ada bakat, kita kena keluarkan bakat kita. Sebab kalau kita tak keluarkan bakat kita tak ada siapa yang tahu. Betul. Jadi platform Nanoken ni kita sediakan secara kekecilan untuk belia-belia yang malu, yang mungkin tak ada peluang nak berkarya di luar, kan, di luar sana, yang segan-segan, boleh gunakan platform digital Nanoken ni untuk sebagai permulaan atau batu loncatan untuk mereka pergi ke peringkat seterusnya. Jadi kita amat mengalu-alukanlah penyertaan belia-belia di luar sana yang berminati komik. Saya tahu ramai di sana berminati komik. Betul. Selama pandemik ni tak tahu nak buat apa. Habis sekolah tak tahu nak buat apa, kan, tak boleh pergi keluar. Betul. Nak lukis-lukis je. So submit je. Mungkin kita boleh extendkan deadline lah, sebab kalau ikutkan rancangan asal kita, deadline hari tu 31 Ogos, tapi kita dah extend sampai untuk esok hari Malaysia. So jadi ada masa lagi. Ada masa lagi. Ada masa lagi. Boleh. Jadi penonton-penonton khususnya kepada peminat komik yang pandai melukis tu, jangan lepaskan peluang anda untuk memasuki pertandingan Nanoken ni. Jadi terima kasih lagi Encik Hafizul kerana sudi menemu ramah kita ke kita menemu ramah dia. Terima kasih. Terima kasih dan semoga pertandingan ini berjalan dengan lancar, dan kita harapkan ianya beroleh sesuatu yang terbaik khas buat negeri kita di negeri Sarawak ini. Dan terima kasih Encik Hafizul sekali lagi. Sehingga kirim salam orang ini. Kirim salam dengan orang ini. Jangan juga. Jadi bye-bye. Jadi kita terima kasih lagi kepada Encik Hafizul ya. Jadi kita nak berehatlah seketika, nak menarik nafas. Saya dengan Alif nak perlu tarik nafas ni. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. If he defeated the rebels, he would be given the international political sovereignty of this region. I think Sadok was most important because it was such a symbolic event. The hauling of the cannon was epic in its nature. Some even are furious by the Brooks because the divide and rule is started by the Brooks actually. Follow us on Sarawak's journey to gaining independence as a state of Malaysia in this two-part documentary. But to no avail. Starting from the chronicles of the White Rajah monarchy who founded the Kingdom of Sarawak in 1841 to wartime Sarawak in 1941 to becoming an entity of Malaysia in 1963. In favor of it. There was a general consensus that we really have to be independent. Don't forget to watch Road to Nationhood, Sarawak Reclaimed, Part 1 and 2, Thursday, 16 September, 4 p.m. on TVS Channel 122 Astro and MyTV. Ajak hidup kami dua indai merinsak, tang indai mujur ngusai kaku nyentok kaku boleh tupi 4 segi. Ampai udah lama ninggal ke kami, mayaku wagi pas sekolah primary. Diau bergulai ngok indai aku. Bad itu meh aku besai. Hai semua, jangan lupa saksikan Inspirasi TVS, segmen berita yang mengetengahkan laporan berkaitan rakyat, hiburan serta topik trending. Inspirasi TVS dan saya Melissa Francis. Saya Hairi Francis. Saya Dewi Liana Suryasta. Dan saya Tony Yusof.
Saya Bob Yusof akan menemani anda. Dan saya Mahmud Ali Bashar. Dan saya Nana Shimi. Dan saya Anding Indrawani. Terima kasih kerana tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia yang bersiaran secara langsung di Astro 122 dan juga MyTV. Dan yang pastinya kita juga bersiaran di Sejahtera Asia Facebook dan juga TVS. Terima kasih kepada semua penonton setia kami di mana saja anda berada. Semoga anda semua sihat sejahtera. Betul tak? Dan kenyang di pagi hari. Ya, itu penting kenyang. Kena ambil breakfast. Kalau tak breakfast, mungkin perut lewat sikit perut kosong nanti dia boleh datang gastrik dan sebagainya. Okey, Fatah, kita nak bawakan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia dan juga Sarawak. Dan apa kata di Malaysia, Fatah mulakan dulu ya. Baiklah, saya bawakan sedikit perkembangan status COVID yang terkini di Malaysia. Di mana status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 15,669 kes baru positif setakat semalam, di mana 15,652 kes tempatan dan 17 kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 2,11,440 kes setakat ini. Malaysia juga mencatatkan peningkatan kes sembuh sebanyak 18,053 kes setakat semalam, dan daripada 15,669 kes harian yang dilaporkan semalam, 283 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 15,386 kes adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Selangor mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 2,632 kes, diikuti dengan Sarawak 1,983, Johor 1,974 dan untuk purata kes rendah adalah Labuan sebanyak 3 kes yang dilaporkan. Jadi kita harus bekerjasama, jangan leka kerana kita mahu hidup normal yang normal, bukan normal baru, tapi kita nak hidup ke arah normal, ke arah endemik. Jadi kita sentiasalah patuhi orang cakap kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan. Orang cakap apa kelonggaran yang diberi kerajaan itu bukan lesen untuk kita tidak mematuhi SOP. Mungkin Wan Alif boleh kongsikan perincian COVID di Sarawak. Dan Sarawak, Fatah, semalam merekodkan 1,983 kes. Alhamdulillah ada penurunan di situ. InsyaAllah mungkin ada sinar di hujung terowong. Dan Kuching seperti biasa iaitu mencatatkan daerah paling tinggi COVID-19 yang baru iaitu 561, diikuti Bintulu 355, Serian 257, Sibu 145 dan juga Miri 88. Dan anda boleh lihat di kaca TV iaitu merupakan daerah-daerah yang mencatatkan kes dan ada juga daerah yang kosong. Kita harapkan makin banyaklah daerah yang kosong yang tidak mencatatkan kes di negeri Sarawak. Dan semalam juga dicatatkan 9 kematian. 9 kematian yang kini telah pun memberi kesan kepada 639 kes kematian keseluruhan. Dan semalam juga ada 4 kluster baru. 4 kluster baru direkodkan dan 2 kluster yang telah pun tamat, dan ini menjadikan kluster yang masih aktif iaitu 137. Besar harapan kita agar rakyat kita di negeri Sarawak khususnya agar menjaga SOP dan kawalan kediri, agar kita tahu Sarawak semalam 2 hari lepas telah diisytiharkan sebagai wabak delta yang dominan di negeri ini. Jadi apa-apa pun itu memang merisaukan, itu memang menakutkan, tetapi kalau kita tak jaga kita, siapa lagi nak jaga kita? Betul tak, Fatah? Kita jaga kita, hashtag kita jaga kita itu penting. Bekerjasama itu adalah orang cakap satu tonggak utama untuk kita sekarang ini kan. Jadi jadi saya nak bawalah dah habis COVID nak melancong saya nak melanconglah sekejap ni. Jadi saya bawakan berita untuk anda iaitu AirAsia catat permintaan kukuh bagi penerbangan ke Langkawi. Berikutan pengumuman kerajaan mengenai prosedur operasi standard SOP sempena gelembung pelancongan ke pulau itu pada minggu lepas. Ketua Pegawai Eksekutif CEO AirAsia Malaysia, Riyad Asmat berkata syarikat itu telah mencapai 200,000 jualan tiket susulan pembukaan semula pulau itu kepada pelancong domestik yang telah lengkap
divaksinasi bermula 16 September ini. Bagi tempahan hari pertama saja pada 19 September, Wan Alif, Air Asia telah menjual hampir 30,000 tiket. Riyad berkata, Air Asia Malaysia akan menyambung semula 90 penerbangan mingguan ke Langkawi dan dari Langkawi itu berlepas dari Kuala Lumpur sebanyak 63 kali seminggu, Pulau Pinang 14 kali seminggu, Johor Bahru 7 kali, Ipoh 3 kali dan Kota Bahru 3 kali. Dan menurutnya juga, tiket penerbangan AirAsia Malaysia bagi September dan Oktober ini laris dijual dan menyebabkan syarikat penerbangan itu yakin momentum tersebut akan berterusan. Dan orang cakap, walaupun pada yang dah sudah menempah tiket tu nak ke Langkawi tu, walaupun excited, namun kita kena akur pada SOP yang telah ditetapkan. Sit backs, relax and enjoy the flight nanti. Ya, dan topik itu berkesinambungan dan bertepatan dengan seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Langkah mengurung ataupun kurung rakyat tidak lagi relevan ataupun sesuai. Ini dikatakan beliau semalam sekaligus membuatkan kerajaan perlu memberi tumpuan kepada pembukaan sektor ekonomi. Ini sektor ekonomi juga, pelancongan dan sebagainya. Dan langkah mengurung rakyat ini tidak lagi sesuai, malah dikuteri mendatangkan lebih banyak implikasi terhadap kesihatan mental, dan itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan pembukaan pembukaan semula 11 sektor ekonomi di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN adalah wajar berikutan peratusan penerimaan vaksin yang telah tinggi dan juga mencapai herd immunity seperti yang kita harapkan. Dan keputusan ini dibuat dan diambil kira dengan menilai risiko jangkitan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDHNP, iaitu sektor-sektor ini dibuka dengan SOP yang ketat dan termasuk yang paling famous, 2 vaksin je boleh masuk. Jadi pada yang belum mendapat vaksin tu sila berbuat demikian, sebab dekat mana-mana sekarang ni saya lihat kalau tak ada 2 vaksin, kalau tak lengkap dos, tak boleh masuk shopping mall, tak boleh ke mana-mana. Itu adalah satu, saya rasa itu adalah satu inisiatif yang bagus untuk menggalakkan kita untuk divaksin sebenarnya. Jadi ada rata-rata ramai yang mengatakan vaksin ini tidak sahih dan sebagainya. Jadi pada saya lah, Wan Alif, tak pasti jangan kongsi, sebab itu akan menimbulkan lagi satu stigma untuk orang yang takut ini. Ya, betul. Relax Fatah. Jadi baik, kita bawakan ke anda berita perincian susulan yang seterusnya, iaitu demi murid, guru akhirnya setuju divaksin. Ini yang menarik. Kuala Terengganu, seorang guru wanita sebelum ini menolak untuk divaksin kerana terpengaruh dengan pelbagai maklumat salah, akhirnya bersetuju menerima suntikan vaksin COVID-19. Guru yang mahu dikenali sebagai Jamilah berusia 50-an itu berkata, demi nyawanya serta masyarakat sekeliling, beliau menekat mengambil suntikan berkenaan bagi mengelakkan berlaku jangkitan COVID-19. Katanya selepas menerima dos suntikan kedua pada 2 Ogos lalu di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri di Gong Badak, beliau kini lebih beryakinan menjalani kehidupan seharian. Sementara itu, Jamilah berkata sebelum bersetuju untuk disuntik oleh pejabat kesihatan daerah PKPD, menghubunginya 2 kali sambil memujuk, namun ketika itu beliau tetap dengan pendirian untuk menolak suntikan vaksin. Bagaimanapun demi anak murid, selain mahu sentiasa menunaikan solat di masjid dan dibenarkan untuk merentas negeri ini, beliau mengagahkan diri, memberanikan diri untuk bersetuju untuk menerima suntikan ini. Dan sehubungan itu juga, beliau yang mengajar mata pelajaran matematik ini menasihati rakan guru yang menolak vaksin ini supaya berubah fikiran dan menerima suntikan vaksin demi kebaikan semua pihak, terutamanya keluarga dan murid. Dan beliau juga meletakkan harapan yang sangat tinggi supaya warga dan guru yang menolak menerima kembali suntikan vaksin ini dapat mempertimbangkan semula keputusan mereka demi kebaikan semua pihak. Dan namun semalam Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata lebih daripada 100 guru di Terengganu menolak untuk menerima suntikan vaksin atas pelbagai sebab. Jadi ada pepatah mengatakan bersatu teguh
bercerai roboh. Jadi ayuh rakyat Malaysia, kita sama-sama bekerjasamalah dalam membantu untuk memutuskan rantai COVID ini. Dan tegasnya lagi sekali di sini Wan Alif, saya nak cakap kepada penonton-penonton, jika tak pasti jangan kongsi. Itulah, jangan tak pasti kongsi. Dan warga pendidik adalah tulang belakang demi kelangsungan pendidikan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Dan kita doakan semoga program imunisasi vaksin kepada guru-guru kita dipermudahkan. Dan ini kita nak cerita sedikit tentang SOP yang bakal dikurangkan daripada 181 kepada 10 sahaja. Itu ditegaskan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Beliau berkata buat masa ini terdapat 181 SOP merangkumi keempat fasa Pelan Pemulihan Negara PPN, dan kerajaan amat untuk menghaluskan lagi, ngatur lagi untuk mengurangkan kepada 10 SOP sahaja. Dan langkah untuk memperkemas SOP ini telah digunakan pakai selama lebih setahun ini, dan ianya mengambil sedikit masa, namun kerajaan komited dalam menyelesaikan sebelum kita beralih kepada fasa endemik fatah. So apapun keputusan daripada kementerian, apapun keputusan daripada pihak pemimpin pentadbir kita terima sebaiknya, dan kita kena terima hakikat yang kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Tapi apapun yang dilakukan kita kena kita kena kawal kendiri, tingkatkan kawal kendiri itu, jaga higien, kebersihan itu sangat penting pada zaman-zaman sekarang ni. Macam cakap zaman teknologi ni semua di hujung jari sebenarnya. Betul, hujung jari semuanya, kata orang mudah dan selesa. Betul. Dan bila kita lihat dalam dalam situasi sekarang COVID-19, banyak mengajar kita tentang budaya sihat, budaya kata orang tadi, erti kehidupan yang sebenarnya. Bukan maksudnya sebelum pandemik tak betul. Tak betul. Tapi inilah sebenarnya saya pun bersetuju apa yang Wan Alif cakap ni. Pandemik ini mengajar kita erti kelangsungan hidup itu. Macam mana kita nak survive dalam situasi itu, dan menjadikan kita seorang yang sangat kuat lagi. Sebab selepas kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi kita jadikan pandemik, jadikan COVID-19 ini untuk kita punya shield, untuk kita punya pelindung yang lebih kuat, agar bila kita menempuh apa-apa cabaran, kita dah tahu dekat mana kita perlu berdiri. Okey, tapi sebelum berehat, apa tu? Kita ada topik. Kita ada topik menarik sebelum berehat ni, iaitu warga prihatin, kita bantu kita, dan kita akan bersama dengan Encik Muhammad Syahrul Izzuan Muhammad Shah selepas ini. Tetapkan kesihatan anda dan jangan ke mana-mana, minum dulu kopi satu bersama Sejahtera Asia. Membangun
Tanah semenanjung, tanah semenanjung, pun kami pun walaupun sesen kami akan tunggu. Walaupun susah kami akan teruskan juga. Kami malamnya nang gelap lah belakang kitchennya nang gelap. Salah langkah betul ya. Dua orang berjuri masuk bang. Jangan lupa saksikan kami Nolia Binti Fadil di Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Paparan Bantras minggu ini. Pesakit-pesakit COVID ini kebanyakannya mempunyai masalah paru-paru. Dia akan menyebabkan radang paru-paru yang teruk. Tiada bukti untuk menunjukkan sebarang kesan buruk kepada bayi dalam kandungan jika ibunya dijangkiti COVID-19. Dah habis engkau lah, mana saving dah habis dah tak ada apa dah. Ni seminggu saya tak bangun, saya dah larilah job. Pastikan anda bersama kami Bantras COVID-19 setiap Isnin jam 10 malam hanya di TVS. Baik, anda kembali bersama dengan kami Sejahtera Asia, saluran 122 Astro dan MyTV. Baik, betul. Kita teruskan saja bersama dengan topik yang kedua. Warga prihatin, kita bantu kita. Alhamdulillah untuk pencapaian program imunisasi COVID-19 ini, Wan Alif, yang berjaya dicapai. Syukur kerana Malaysia tersenarai antara negara terpantas di dunia dalam usaha mempertingkatkan kadar vaksinasi. Jadi sama-sama kita berdoa semoga Malaysia berjaya mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini dan semoga ekonomi kita akan kembali pulih dalam masa yang sama dan teruskan membantu setercakna akan keadaan individu sekeliling kita agar tiada yang merasa terpinggir ataupun sedian. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya sekarang ini, Wan Alif, untuk mengetahui bagaimana cara untuk menzahirkan keprihatinan anda terhadap mereka yang memerlukan dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan sekiranya anda dalam keadaan yang agak terdesak. Jadi jom kita ikuti perkongsian bersama Muhammad Syarul Izwan, Muhammad Shah, Pegawai Bahagian Program Islamic Relief Malaysia. Hello, Encik Syarul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Jadi, Encik Syarul, setiap hari kita dihidangkan, diperdengarkan dengan perkongsian isu-isu kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, sebagai sebuah NGO yang beroperasi secara global, boleh tak jika dikongsikan sedikit mengenai Islamic Relief dan kerja-kerja kemanusiaan yang telah dijalankan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan ya kepada host berdua termasuklah penonton-penonton yang menonton pada ketika ini. Saya daripada Islamic Relief Malaysia ya, Muhammad Syahrul Izwan bin Muhammad Shah merupakan pegawai bahagian program ya. Di Islamic Relief saya lebih mesra dengan panggilan Brother Syahrul lah. Okey. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sejahtera Asia di TVS kerana telah pun memberikan ruang dan juga peluang untuk saya dalam beberapa minit ini ya untuk saya memperkenalkan ataupun berkongsi sedikit informasi berkenaan dengan Islamic Relief Malaysia. Okey, untuk pengetahuan ya, sebenarnya Islamic Relief ini merupakan sebuah organisasi bantuan dan pembangunan kemanusiaan antarabangsa yang memberikan khidmat kemanusiaan kepada golongan-golongan yang memerlukan di seluruh dunia. Okey. Ditubuhkan pada tahun 1984 di United Kingdom ya, yang sekarang ini menjadi ibu pejabat besar untuk Islamic Relief di seluruh dunia dan diasaskan oleh Dr. Hani El-Banna dan sekumpulan mahasiswa University of Birmingham di United Kingdom. Ekoran daripada isu kebuluran yang berlaku di Afrika ya, pada tahun 1984 ketika itu. Dan sejak itu sehingga kini 37 tahun penubuhan Islamic Relief ini, Islamic Relief telah pun berkhidmat di lebih daripada 45 buah negara, termasuklah di Malaysia ya, antara negara lainnya seperti Indonesia, di Filipina, Bangladesh, Somalia, Palestin dan sebagainya. Dan juga
kami telah pun menyantuni dan membantu lebih daripada 120 juta orang penerima manfaat di seluruh dunia. Dan antara sektor yang kami fokuskan dari segi bantuan ini antaranya ialah sektor kecemasan, sektor pendidikan, sektor air, sanitasi, kebersihan, kesihatan, pembangunan mampan, pengurusan risiko dan sebagainya lah. Dan untuk penumbuhan Islamic Relief di Malaysia ditubuhkan pada tahun 2005 sebenarnya. Masih baru lagi lah. Dan dirasmikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, mantan Perdana Menteri pada ketika itu. Bertujuan untuk memberikan ataupun meneruskan khidmat kemanusiaan Islamic Relief di rantau Asia Pasifik termasuk di Malaysia. Dan kini Islamic Relief Malaysia menjadi berperanan sebagai pejabat penjanaan dana dan juga pelaksana projek tempatan dan juga antarabangsa. Ya. Baik, Brother Sharul. Brother Sharul dia mau ditunggah Brother Sharul tu. Okey, Brother Sharul. Sekarang kita dalam pandemik COVID-19, masih lagi dicengkam oleh virus global dunia ini, dan pastinya ada projek-projek serta bantuan yang dilaksanakan oleh Islamic Relief Malaysia yang pastinya khusus untuk mereka yang terjejas dalam pandemik COVID-19 ini, Brother Sharul. Ya. Secara ringkasnya, kami di Islamic Relief Malaysia melaksanakan pelbagai projek kemanusiaan ya selama kami operasi, walau dalam tempoh pandemik inilah khususnya. Dan antara yang saya boleh kongsikan di sini adalah bantuan pek makanan ya yang kita pernah salurkan kepada masyarakat Cina dulu sempena dengan program ni Share the Joy ya untuk masyarakat Cina sempena dengan Tahun Baru Cina yang kita telah laksanakan pada Februari yang lalu. Dan selain itu kita ada juga bantuan pek makanan untuk projek Ramadan ya. Kita telah salurkan kepada hampir seluruh Sarawak. Seluruh Sarawak yang menerima bantuan pek makanan sempena dengan bulan Ramadan menerusi program rezeki Ramadan. Dan selain itu juga Islamic Relief telah melaksanakan agihan daging korban ya menerusi program rezeki korban yang dilaksanakan pada Julai baru-baru ini. Dan juga kita tidak lupa kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dan memerlukan ya set-set peralatan sekolah yang kita salurkan kepada mereka. Dan selain itu juga kita sekarang ini sedang giat melaksanakan kempen rayuan kecemasan COVID-19 ya bagi membantu mereka yang terjejas pendapatan dan juga projek-projek yang lain lah. Jadi kami membantu golongan-golongan khusus juga, antaranya seperti golongan ibu-ibu tunggal ya, golongan OKU, golongan fakir miskin. Selain itu kita juga membantu warga emas ya, khususnya yang terbiar, ya, anak-anak yatim, anak-anak yang tercicir lah daripada pendidikan, ya, masa bencana dan sebagainya. Dan kita membantu tanpa mengira agama, bangsa, budaya, ya, dan kita merentasi semua perbezaan ini atas dasar kemanusiaan. Ya, itu secara ringkasnya. Dan Brother Sharul, kita dapat lihat sini bagaimana Islamic Relief Malaysia ini bukan sahaja menyalurkan satu bantuan mungkin kepada sesebuah agama ataupun tetapi ia menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia, terutama di Sarawak yang pastinya ada lapisan masyarakatnya, agama, budaya dan sebagainya. Dan selepas ini kita berehat seketika, Brother Sharul. Lepas ini kita nak tanya lagi pelibatan beliau dalam Islamic Relief Malaysia ini. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. My name is Ning and I'm the founder of Ning Razali, and I design turbans, scarf, fabric. I tell myself that what I'm creating now will help them to boost their self-esteem, not only just to cover the hair. When I was invited to Malaysia hari ini, so I thought, wow, people already notice this brand. Kalau dia sudah betul-betul commit with that something, dia sampai tak makan, tak jumpa kawan. I thought I have to sacrifice all that in order to have something that will benefit me in the long run. Aku kan suruhlah all the models start the parading all the jewelleries kah, ataupun suruh MC mula stand up comedy kah, Nggak funny ya. Damai dibesarkan dalam keluarga yang mewah. Namun tragedi yang menimpa keluarganya membongkar sebuah kebenaran yang tersembunyi selama ini. Berhasilkah Damai mendapat ketenangan hidup yang dicarinya? Saksikan drama Damai Jumaat ini 9 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV.
Hai semua, jangan lupa saksikan Inspirasi TVS, segmen berita yang mengetengahkan laporan berkaitan rakyat, hiburan serta topik trending. Inspirasi TVS dan saya Melissa Francis. Saya Harry Francis. Saya Dewi Liana Suryasta. Dan saya Tony Yusof. Saya Bob Yusof akan menemani anda. Dan saya Mahmud Ali Bashar. Dan saya Nana Shimi. Dan saya Anding Indrawani. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Jadi Fatah, kita masih lagi dalam era pandemik dan mungkin kita dapat lihat di sosial media, di platform Facebook dan sebagainya, bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan, ada bendera putih dan sebagainya. Dan kita sekarang masih lagi dalam era pandemik, masih berbicara tentang bantuan-bantuan. Dan yang pastinya golongan yang menyalurkan bantuan ini kebanyakannya belia. Jadi Brother Syahrul, ya saya. Ya, Brother Syahrul. Belia merupakan tonggak masa depan negara dan juga kepentingan belia amatlah dihargai dan juga diharapkan dalam sebuah NGO ataupun persatuan. Jadi bagaimana Islamic Relief Malaysia melibatkan golongan belia dalam aktiviti kemanusiaan yang telah pun dijalankan? Okey, secara ringkasnya Islamic Relief telah pun menjalankan beberapa program kemanusiaan. Khususnya di Sarawak lah, tidak terkecuali, dan kita melibatkan belia-belia ini. Sebenarnya mereka ini terdiri daripada rakan-rakan kemanusiaan Islamic Relief, iaitu antaranya NGO yang lain juga, seperti mana dan juga sukarelawan juga yang kami perlukan, yang berada di sekitar kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan yang kami sasarkan untuk setiap program kemanusiaan kami. Dan saya sebenarnya ingin kongsikan sedikitlah program yang telah pun dilaksanakan di Sarawak secara khususnya, antaranya tadi program pek bantuan, bantuan makanan yang kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan juga kita juga melibatkan belia-belia ini untuk membantu kami dari segi mencari maklumat penerima manfaat yang memerlukan di beberapa buah kawasan yang kita sasarkan, dan kita meminta bantuan mereka bukan sahaja dari segi mencari maklumat, kita juga memohon ataupun meminta mereka untuk berkerah tenaga untuk melaksanakan agihan-agihan bantuan tersebut kepada mereka yang memerlukan. Dan kita pernah juga laksanakan program-program program jangka panjang, di mana kita telah pun melaksanakan program pembangunan komuniti yang di mana kita melibatkan penerima manfaat, dan ada daripada mereka adalah kalangan warga belia juga yang terlibat sekali. Dan kita pun telah pun menerapkan elemen kemanusiaan dalam elemen kemanusiaan dan juga keusahawanan dalam program pembangunan komuniti tersebut, di mana kita bertujuan untuk membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan secara bulanan, golongan-golongan belia ini yang menjadi penerima manfaat kami. Dan juga selain itu kita juga cuba untuk membimbing mereka keluar daripada kelompok kemiskinan dan sebagainya. Ya, baik, Brother Syahrul. Fatah, macam golongan belia ini penting juga sebenarnya. Dan kita tahu di Sarawak ini kawasan dia, geografi dia sangatlah luas. Dan seperti yang dikatakan Brother Syahrul, ada bantuan yang disalurkan di seluruh Sarawak. Adakah bantuan ini memerlukan perkhidmatan ataupun bekerjasama dengan badan-badan kebajikan yang lain di negeri Sarawak ini? Semestinya kita memerlukan lebih ramai lagi bagus sebenarnya lah pada kami. Kerana itu akan melancarkan dan memudahkan lagi urusan kami dari segi penyaluran bantuan makanan ataupun sebagainya kepada mereka yang memerlukan, khususnya kepada yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Kita telah bekerjasama lah, yang seperti mana saya kata tadi, NGO tempatan. Kita juga bekerjasama dengan penghulu ketua kampung JKK, termasuk juga ketua komuniti, sukarelawan kampung.
Dan pelbagailah selagi mana mereka ini sudi untuk bekerjasama dengan kami, kita akan bekerjasama lah untuk salurkan bantuan tersebut. Baik brother Syarul, dalam kita terhadnya pergerakan pandemik ini kan, mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana gerak kerja bantuan kemanusiaan NGO termasuk Islamic Relief ini sendiri, bagaimana gerak kerja langkah yang dilakukan. Untuk yang sekarang ni tengah tempoh musim pandemik kan, kita sekarang ni memang sedang giat untuk melaksanakan kempen kemanusiaan, kempen rayuan COVID-19 lah. Kita telah pun meminta pertolongan daripada rakan-rakan kemanusiaan yang lain, bukan sahaja di Kuching, kita juga mensasarkan daerah-daerah yang lain di seluruh Sarawak. Dan kita memohon juga kerjasama daripada mereka yang berada di daerah-daerah ini, seperti mana tadi saya kata, untuk membantu mencari golongan-golongan yang memerlukan ini, mendapatkan maklumat mereka dan juga memberi maklumat tersebut kepada kami untuk kami teliti semula, dan juga kita akan proseslah maklumat tersebut dan kita akan memohon daripada pejabat, memohon dari segi kelulusan untuk bantuan yang kita cuba untuk salurkan kepada mereka ini. Begitulah orang cakap persiapan bantuan-bantuan. Orang cakap banyak lagi bantuan-bantuan daripada Islamic Relief, dari ada NGO lain. Jadi terima kasih kepada Encik Syarul kerana sudi berkongsi pengalaman dalam membantu khususnya dalam bidang kemanusiaan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Syarul. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan Sejahtera Asia berakhir di sini untuk episod hari ini, dan pastinya kita akan bersiaran esok hari, istimewa Hari Malaysia Sejahtera Asia X Borak Tesipeng, yang pastinya jangan lupa duduk di depan kaca TV anda dan ikuti kami dari semasa ke semasa. Dan juga Sharon pula. Teringat dengan Sharon pula saya. Wan Alif serta pada sebelah malamnya pula saksikan siaran langsung sambutan perayaan Hari Malaysia 2021 peringkat negeri Sarawak pada 16 September esok hari jam 8.30 malam di TVS Sarawak 122 Astro dan MyTV, serta di Facebook Live. Kalau tak ada TV, boleh pergi Facebook Live di UKAD, RTM, Sarawak Edition dan Sarawak Event Channel. Dan Sejahtera Asia berhenti stok. Kami Wan Alif dan juga Fathah Burhanuddin. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Ramainya yang ingkar PKP.